Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Sehinggalah dalam sebuah hadis yang lain daripada Abu Darda yang sampai kepada Nabi SAW, di mana Nabi SAW telah bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghalabathu 'aynahu hatta asbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidur dia, dia memang niat ikhlas sangat nak bangun malam, tapi dia tertidur sampai pagi, nescaya ditulis untuknya apa yang dia niatkan, dan tidurnya itu adalah sedekah daripada Tuhannya kepadanya. Allah yang maha baik. Niat jujur-jujur, niat ikhlas. Ya Allah, aku nak bangun sangat. Tolonglah ya Allah, bangkitkanlah aku malam ni, aku nak qiyamul lail, aku nak tahajud. Ya, maknanya dia pun pernah bangun malam, dia pun biasa dengan bangun malam. Tapi sampai satu ketika, satu hari dia niat nak bangun malam tapi mengantuk sangat. Ya, dikalahkan oleh tidur. Subhanallah, dia tetap dapat apa yang dia niatkan, dan tidur itu pula dianggap sebagai sedekah Allah kepada dia. Allahu Akbar. Ya. Jadi inilah kepentingan yang amat besar sahabat-sahabat sekalian. Untuk apa? Untuk kita perhalusi niat kita. Ya, niat satu, nak meletakkan niat itu di atas landasan yang betul. Nak letakkan niat itu betul kerana Allah. Kemudian nak dijaga niat tersebut. Kemudian nak diolah niat itu supaya apa? Supaya kita jadi orang yang bijak. Supaya kita dapat banyak keuntungan. Ya, Ustazah ada catat dalam buku Ustazah, tuan-puan sekalian, sebagai contoh. Bagaimana disebut dalam kitab Al-Ihya. Disebut dalam kitab Al-Ihya, Imam Ghazali bagi contoh. Imam Ghazali bagi contoh ketika mana satu orang manusia duduk kat masjid. Katalah seorang laki-laki, suami kita duduk dekat masjid. Duduk dekat masjid dengan niat untuk melakukan ketaatan. Duduk dekat masjid libtigha'i wajhillah, untuk mengharapkan pandangan Allah. Ya. Memang sepatutnya duduk masjid macam tu, tuan-puan sekalian. Tuan rumah, tuan masjid tu, ya, Baitullah kan, rumah Allah. Kita pergi rumah orang pun tak selesai kita pergi rumah orang selagi mana tak nampak orang tuan rumah tu. Tak selesai. Kita pergi jalan raya kan, contoh kita pergi jalan raya rumah kawan kita, rumah bos kita, selagi kita tak bertemu mata dengan tuan rumah, rasa macam tak pergi pun rumah tu. Rasa macam tak lepas rasa. Ya. Kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, memang tidak akan bertemu mata, ya. Bukan itu maksud ustazah. Tapi maknanya apa? Ya Allah, pandanglah aku, ya Allah. Aku duduk dalam rumah Engkau, ya Allah. Aku datang untuk mentaati kamu, ya Allah. Jadi kata Imam Ghazali, seorang laki-laki pergi masjid, duduk dalam masjid untuk taat kepada Allah. Tapi tengok macam mana dia olah niat tadi, tuan-puan sekalian. Masya Allah, niat tu semuanya ditatang dengan tujuan ikhlas nak cari pandangan Allah. Tapi lihat macam mana kebijaksanaan dia. Pertama, pada niat dia yang pertama, dia meyakini bahawa masjid adalah rumah Allah yang agung. Jadi ketika mana dia masuk masjid, dia berniat nak bertemu, nak mengunjungi, ya, dia berniat untuk bertemu, untuk mengharap pandangan Allah. Kadang-kadang ada juga kita pergi masjid, ada kuliah, ada ceramah. Boleh jadi tuan-puan sekalian kita datang masjid tapi nak jumpa penceramah tu. Ya, kita datang masjid sebab nak jumpa kawan kita. Boleh jadi kita datang masjid tu sebab apa? Sebabnya nak pulangkan tapuai kawan kita, dah lama kat rumah kita. Pergi juga ke masjid. Orang tak tahu, nampak sama masuk masjid, tapi niatnya berbeza-beza. Maka diletakkan niat yang pertama, aku datang ke masjid ni apa dia? Untuk mengunjungi Allah. Aku datang ke masjid ni untuk apa? Untuk mengharapkan pandangan Allah. Kerana ini adalah rumah Allah. Dalam niat yang kedua, lalu dia berniat untuk menjadi hamba Allah yang menunggu waktu solat. Ya, dia niatkan apa? Aku tunggu waktu solat ni supaya apa? Supaya aku boleh sempurnakan, laksanakan ibadah solat dengan sebaik-baik yang boleh aku buat. Maksud dia apa? Dibuat di awal waktu dan dibuat dalam keadaan berjamaah solat fardu. Masya Allah. Ya, bahkan untuk dia berjamaah, bahkan untuk dia melakukan amalan dengan sebaik-baik cara, semua itu semata-mata kerana nak mengharapkan pandangan Allah kepada dia.
nak mengharapkan keredaan Allah kepada dia. Tak cukup dengan itu, dia berniat lagi. Dia berniat untuk melaksanakan i'tikaf. Di mana penglihatan dia, pendengaran dia, seluruh anggota tubuh dia, dia nak latih supaya khusyuk menghadap Allah. Ini i'tikaf. Masya Allah tuan-puan sekalian. Masuk pula niat yang keempat. Dia berniat untuk menumpukan perhatian kepada Allah semata-mata. Menumpukan fikiran kepada perkara akhirat. Kerana telah cukup banyak mengingati perkara dunia ketika mana di luar masjid. Ya, dia menumpukan fikiran kepada perkara akhirat. Dengan mendampingkan fikiran yang lain, ya maknanya membuang fikiran yang lain dengan dia bertafakur dalam masjid terhadap perkara-perkara akhirat. Terhadap untung rugi nasib dia. Apa yang bakal dia lalui nanti. Ya, dalam perjalanan hidup, bermula dengan mati nanti macam mana ni. Lepas tu dekat dalam alam barzakh, dekat padang mahsyar macam mana. Lalu dia jadikan niat yang keempat tadi apa dia? Dia nak tumpu kepada persoalan-persoalan akhirat. Tujuan dia apa? Semata-mata untuk mencari kedekatan dengan Allah. Pandangan Allah, keredaan Allah. Masuk niat yang kelima. Dia berniat untuk berzikir kepada Allah. Ataupun mendengar zikir daripada orang lain. Zikir yang bagaimana? Zikrullah, iaitu mengingati Allah. Maka dia duduk, niatnya apa? Nak mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam rumah Allah. Takkan kita masuk rumah Allah, tapi kita ingat pada yang lain. Kita masuk rumah Allah, kita menyebut nama-nama yang lain. Tak habis-habis nama manusia. Tak habis-habis nama-nama makhluk kita nak sebut. Kita masuk dalam rumah Allah, biar paling banyak kita sebut nama Allah. Kemudian niat yang keenam. Dia berniat melakukan pemindahan ilmu, pengalihan ilmu, penyebaran ilmu dengan mengajak orang lain berbuat kebaikan dan menahan diri dan mencegah orang lain daripada kemungkaran. Hal ini dapat dilakukan dalam masjid ya setelah menyempurnakan solat. Jadi dia nak gunakan kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dia dapat semua yang dia niatkan. Dan semua yang dia buat ni, ini contoh gambar Allah tadi yang Imam Ghazali sebut, semua yang dia buat ni ini adalah secara halus dan terperinci untuk membenarkan bahawa niat yang paling utama adalah supaya Allah pandang dia, supaya Allah redha kepada dia, supaya Allah cinta kepada dia. Masuk niat yang ketujuh. Dia berniat untuk memperluaskan jaringan ukhuwah dengan muslim yang lain. Kerana ukhuwah ini adalah bekal dia di hari akhirat. Masjid adalah tempat yang didatangi oleh orang-orang yang memegang keislaman dan keimanan mereka kerana kecintaan mereka kepada Allah semata-mata. Masya Allah ya, jadi dia tahu dalam masjid ramai dikunjungi orang yang beriman. Ya, sebab memang Nabi sebut dalam satu hadis yang lain. Kalau kamu dapati seseorang yang berjalan melangkah ya pada waktu pagi hari ataupun pada waktu malam hari menuju ke masjid, maka saksikanlah bahawa dalam hatinya ada iman. Jadi kita tu niat, ya Allah, aku ni kena cari sahabat yang baik, aku kena cari persekitaran yang saleh, aku kena berukhuwah fillah, berukhuwah dengan orang-orang yang saleh kerana Allah. Maka kat mana nak cari orang saleh ni tuan-puan? Kita pergi masjid. Sebab itu ya Allah ya Tuhan ya, dalam fasa PKP-B ni tuan-puan rasa macam mana? Ya, dalam fasa pandemik ni rasa rindu tak dengan masjid? Rindu sangat. Rindu. Ya, ustazah terasa tuan-puan, kadang-kadang datang suatu seorang-seorang, ternampak-nampak kadang-kadang wajah-wajah ya muslimah, jamaah yang ada kat depan ustazah yang bertemu. Kalau Masjid Ridwan tu tuan-puan, ternampak-nampaklah makcik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makcik yang datang daripada Seremban tu. Ya, yang datang naik train, naik bas, naik teksi, bertukar-tukar pengangkutan awam yang makcik ni naik. Semata-mata nak datang daripada awal subuh daripada Seremban, nak datang dengar, ya, nak bersama-sama dalam majlis ilmu dekat Masjid Ridwan. Rasa ternampak-nampak. Tertanya-tanya, 4 bulan dah tak jumpa makcik tu. Dah berbulan-bulan tak jumpa. Tapi atas dasar ukhuwah kerana Allah, rafakkan doa. Ya Allah, lindungilah, jagalah makcik tu ya Allah. Berilah kesejahteraan kepadanya. Dan ramai lagi sahabat-sahabat ya dalam majlis-majlis ilmu yang kita bertemu di masjid yang sangat kita rindui. Dan lebih-lebih kita rindui masjid itu sendiri. Ya, bagaimana pahala yang mencurah-curah Allah bagi. Kita nak betul-betul meluruskan niat saja kerana Allah. Masuk niat yang ke-8. Berniat untuk melepaskan diri daripada ikatan dosa
yang membelenggu kerana rasa malu mengunjungi Allah di rumah Allah dalam keadaan membawa dosa. Malu, tuan-puan. Tuan-puan rasa macam mana? Kalau kita pergi rumah satu hamba Allah yang berpangkat, yang berpengaruh, orang lain datang bawa buah tangan, best-best, bawa lauk, bawa gulai, bawa buah, tiba-tiba kita datang bawa lumpur, tiba-tiba kita datang bawa pasir. Macam mana kita nak bawa? Dalam bekas apa kita nak keluarkan? Macam mana kita nak persembahkan? Entah-entah tuan-puan, kalau kita pergi rumah orang macam tu, orang-orang yang adalah berprestis ni kan, tak boleh masuk kot kita. Kalau kita ni penuh dengan lumpur dan sebagainya. Demikianlah rasa malu kita berkunjung ke rumah Allah dengan dosa. Jadi apa niat kita? Ya Allah, ya Tuhan, aku masuk rumah Engkau. Ya Allah, aku nak istighfar banyak-banyak. Aku nak bersihkan diri aku daripada dosa. Masya Allah, kesimpulan dia apa? Orang tadi tu Masya Allah hebat sekali. Kerana apa? Kerana bijaksananya dia dalam menyusun dan mengolah niat yang semuanya dalam kerangka untuk mengharapkan pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi hati yang bersih tuan-puan sekalian akan sentiasa terpandu. Ia akan sentiasa diberikan ilham oleh Allah untuk pandai mengolah niat tadi, tapi tidak ada yang keluar daripada batas libtirai wajhillah. Sebab kita kena ingat, ada je campur-campur dengan yang lain, nanti takut sangat, nanti Allah kata dah bagi je pada yang lain. Minta tuntut hak dengan yang lain, bukan dengan aku dah. Sebab apa? Ada mempersekutukan tadi. Kita takut dengan ancaman yang telah kita dengar daripada hadis yang telah Ustazah bacakan sebelumnya tadi. Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah pembangunan di tapak tahfiz integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Alhamdulillah, pada detik yang ada sekarang ini kita sedang rancak menyiapkan foundation telah pun selesai, curucuk-curucuk semua dah selesai, dan tapak untuk ground floor juga telah pun selesai. Dan sekarang dalam usaha untuk meneruskan pembangunan ke tingkat yang kedua, ketiga dan keempat. Keseluruhan bangunan ini mencecah hampir 1 ekar tanah yang insya-Allah akan digunakan untuk menampung hampir 400 orang pelajar lengkap dengan asrama bagi sesi pembelajaran mereka kelak.